أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. الصلاة والسلام على رسول الله ومن تبع الهدى ووالاه وبعد. Alhamdulillah, pertama sekali kepada pihak Masjid Al-Khairiyah, terima kasih kerana memberikan ruang ini buat kita dan memberikan keselesaan kepada kita. Semoga Allah berikan ganjaran yang banyak kepada setiap yang berada di menjayakan masjid ini. Dan seterusnya saya kira semua yang saya hormati dan kasihi, hadirin, hadirat yang sama-sama pada pagi hari ini kita dapat menjadi tetamu Allah, kita dapat berada pula dalam majlis Allah. Kita harap Allah redha kita, Allah berikan kasih sayang sepenuhnya atas apa saja yang kita lakukan. Kerana ganjaran orang yang tuntut ilmu bukan bermula sekarang, tetapi bermula sejak daripada kita mempersiapkan diri untuk datang. Jadi semuanya kita harap mendapat redha Allah Subhanahu wa taala. Baik, alhamdulillah kita hari ini kita akan baca surah baru, kan? Dan saya nak mudahkan buat payah nak baca surah tafsir satu surah kan? Jadi sehingga kita buat tafsir itu sendirilah, insya-Allah dalam katanya on the way. Jadi bawa je Quran terjemahan bagi memudahkan kita punya perbincangan insya-Allah. Dan kita akan mula masuk dalam surah Al-Mulk. Ya, boleh. Oh, okey. Ya. Kita baca surah Al-Mulk dan kita akan bincangkan surah Al-Mulk. Namun sebab hari ini first day kita berbincang tentang surah ini, jadi biasanya kita berkenalan dulu dengan surah ini lah ya. Kita berkenalan dulu dengan surah ini insya-Allah. Baik, sebagai mukadimah pengenalan, saya suka bacakan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, Nabi sebut ya, dalam hadis daripada Abi Hurairah Ayy Abdurrahman Sakhar Ad-Dawsi radhiyallahu anhu. Jadi, okey, kalau kita bawa Quran terjemahan, kita boleh bawa buku nota lah. Ya, so ada dua lah kan? Kan? Okey. Jadi tak apalah, buku nota kita tu jadi apa kata kenang-kenangan kan? Okey, baik. Sebagai pengenalan, saya nak pergi jauh sikit pada hadis yang diriwayatkan dalam Imam Muslim daripada Abi Hurairah, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza tashahhada ahadukum falyasta'idz billahi min arba'in. Allahumma inni a'udzu bika min 'adzabi jahannam wa min 'adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masiihid dajjal." Jadi mukadimah surah Mulk kita hadis ini insya-Allah. Tak buka lagi pun tak apa sebenarnya. Hari ini tak baca satu ayat pun. Ini baru pengenalan, baru introduction of Suratul Mulk. Yang itu buat cari belum lagi insya-Allah. Hari ini boleh ke jadi? Boleh kan? Sebelum kita masuk mula ayat pertama, kita berkenalan dulu bagi kita mesra dengan surah ini. Kita tahu dia punya latar belakang dia. Nanti insya-Allah baru kita akan pergi kepada ayat demi ayat dalam surah ini insya-Allah. Baik, dalam hadis yang saya bacakan tadi,
Rasulullah SAW bersabda, apabila bertasyahud seseorang, maksudnya bila mereka itu berada pada tasyahud akhir dalam solat, falyasta'iz billah, maka hendaklah memohon perlindungan dengan Allah min arba'in, daripada 4 perkara. Jadi kita bila habis nak solat, bila kita berada pada rakaat akhir dalam mana-mana solat fardu ataupun sunat, habis kita baca tasyahud, maknanya tahiyat akhir, maka Nabi kata hendaklah kamu meminta pertolongan dengan Allah agar dilindungi daripada 4 perkara. Jadi Nabi pun sebutlah benda dia. Jadi Nabi kata, Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam. Ya, pertama sekali, ya Allah, aku memohon perlindungan dengan Engkau dijauhkan daripada azab jahannam. Ya, azab neraka jahannam. Lambat. Lambat. Pada demi malam tadi. Pertama kita minta jauh daripada azab jahannam. Pertama sekali daripada azab jahannam. Dan kita sambung daripada apa yang kita belajar ataupun kita bincang dalam surah Al-Waqi'ah sebelum ini tentang ashabus shimal yang tempatnya adalah di neraka jahannam. Ashabus shimal tempatnya di neraka jahannam. Ashabus shimal akan menghadapi kawah neraka jahannam di alam barzakh. Ashabus shimal akan berhadapan dengan merasai kedahsyatan neraka ketika kematian, sebab dia dah dilihatkan tentang neraka ketika dia mati lagi, ketika dia nak mati. Dan orang yang ashabus shimal sebenarnya merasai kegawatan tidak senangnya ketika dia berada di dunia. Ya. Baik, jadi kita minta jauh daripada azab jahannam. Yang kedua, Nabi kata wa min azabil qabri, daripada azab kubur. Kemudian wa min fitnatil mahya wal mamat, kita minta daripada segala keburukan ketika hidup dan ketika mati. Ya, segala keburukan. Fitnah itu bermaksud perkara yang buruk berlaku kepada kita pada ketika hidup kita dan ketika mati kita. Dan yang akhir sekali, wa min fitnatil masihid dajjal, daripada fitnah dajjal, ya, daripada fitnah dajjal. Baik, daripada sinilah insya-Allah yang menjadi mukaddimah kepada kita nak membaca suratul Mulk ini dengan lebih, kita nak membincangkan surah Mulk ini dengan lebih mendalam. Kenapa? Sebab ada satu daripada 4 yang kita minta tersebut adalah jauh daripada azab kubur. Ya, jauh daripada azab kubur. Kenapa? Sebab rupanya kalau kita tengok kepada Sayyidina Uthman bin Al-Affan bin Al-As bin Amru bin Umayyah bin Abdi Syam bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab Al-Quraishi Al-Umawi, Sayyidina Uthman ketika dia menjadi Khalifah Amirul Mukminin, maka bila setiap kali dia pergi dan lalu ke perkuburan, dia akan berhenti macam biasa, dia bagi salam kepada ahli dia. Kemudian dia akan menangis dengan tangisan yang kuat. Maknanya dia akan berhenti, dia menangis sampai basah janggut dia, sampai bergoncang bahu dia dalam keadaan menangis terisak-isak. Orang tanya kepada dia, kenapa wahai Amirul Mukminin, setiap kali kamu melalui perkuburan kamu menangis dengan tangisan yang sangat berat, ya, bukaan syadidan. Apa kata Sayyidina Uthman yang kita harap kefahaman Sayyidina Uthman ini adalah juga kefahaman kita. Kesedaran Sayyidina Uthman ini adalah juga kesedaran kita. Maka kata Sayyidina Uthman, inilah tempatnya, yakni kuburlah tempatnya
In sekiranya elok seseorang itu dilayan di sini, maka seluruh perjalanan akhiratnya akan menjadi elok. Tetapi sekiranya di sini dilayan dengan layanan yang buruk, maka seluruh perjalanan akhirat akan menjadi buruk untuknya. Jadi rupanya Masya Allah, kita ni dalam banyak perjalanan kita, dalam banyak rumah kita, rumah yang kita patut fikir adalah rumah yang namanya kubur. Ya, sekiranya insalahat, sekiranya elok rumah tersebut, seluruh perjalanan akhirat yang kita cerita akhirat akan jadi baik. Tetapi kalau buruk, maka dia akan jadi buruk, seburuk-buruknya buat kita kemudian. Jadi sebab tu apabila Nabi minta kita meletakkan keutamaan, minta perlindungan dengan Allah daripada azab kubur, maka tentulah kita betul-betul rasa, ya Allah, kami memang, sebab rumah kami Alhamdulillah, saya yakin kat sini ni semua dah rumah-rumah yang selesa kan. Sebab tu masa nak keluar tadi rasa macam, ya Allah, ya, nak tutup pintu tu bye-bye kan, sebab sayang sangat rumah kita kan. Dan kita datang ke rumah Allah, Alhamdulillah, kita tinggalkan rumah kita datang ke rumah Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita melabur banyak untuk rumah kita kan. Nak dapat rumah kita tu pun Masya Allah, ya. Saya tak tahulah, saya cakap takut tak mewakili kita kan. Kami mudah je Ustaz ya. Beli macam tu je kan. Pergi tengok orang jual, beli kan. Saya tak tahulah apa macam tu kan. Tapi nak beli tu, nak buat istikharah dulu, sesuai ke tak sesuai tempat ini, nanti kita nak settle down kat sini, semua everything kat sini kan. Banyak kita punya perkiraan kan. Betul kan? Alhamdulillah. Sama lebih kurang kan. Lepas tu beli pula, saya tak tahulah kalau ada beli apa, beli tunai kan. Tanya je kan. Jadi kalau tak, buat pula loan, pinjaman, cari pula Islamic punya, kemudian pergi bayarnya, Allah, habis hayat kita nak bayar rumah kita tu. Maknanya habis kedrat kita, kerja 24 jam, kerja kita dapat duit, pertama sekali bayar rumah. Sebab pada kita rumah tu penting. Maka sekarang kita kena nampak satu lagi rumah yang penting untuk kita ialah kubur. Jadi rumah tu adalah, kubur adalah merupakan rumah yang terpenting untuk aku. Kenapa? Sebab rumah kecil itulah yang menentukan aku nanti di hari akhirat. Rumah kecil, rumah kita sekarang tak menentukan lagi. Tetapi rumah itu memang penentu bagaimana nasib kita di hari akhirat nanti. Jadi kalaulah kita rasa Masya Allah, kalau macam itulah, tentulah aku nak supaya di alam kubur nanti aku mendapat istana yang lebih baik daripada apa yang aku dapat berganda-ganda. Sebab bila seorang itu mati, maka orang akan menadah tangan dan doa pada Allah, ya Allah, jadikanlah, Allahumma abdilhu daran khairan min darihi. Ya Allah, Engkau jadikanlah rumahnya, ya Allah, lebih baik daripada rumahnya yang ditinggalkan. Abdilhu daran, abdilha daran, tukarkanlah ya Allah rumahnya lebih baik. Jadi bagaimana kita nak dapat rumah terbaik tersebut? Berita baik untuk kita adalah Suratul Mulk. Suratul Mulk adalah membina rumah yang baik di alam kubur. Jadi kalau macam tu, kalau kita rasa bahawa Masya Allah, aku nak rumah yang baik di alam kubur, maka pasti kita nak. Dan sekarang kita tengok Suratul Mulk. Baik, Suratul Mulk ya. Biasa kalau kita nak perkenalan, apa ya? Kalau kita nak perkenalan, pertama sekali apa? Nampak sangat tak nak perkenalan ya? Dah salam dah, dah bagi salam dah. Ya dah tanya nama. Kita tanya nama kan, takkan oi-oi je kan lepas tu kan. Baik, tanya nama. Apa? Cikgu tak ada kan? Kewajiban. Tentulah ini awal sikit, kita awalkan sikit kan. Okey. Jadi baik, kalau macam tu kita tengok latar belakang lebih kurang daripada Suratul Mulk. Okey.
Suratul Mulk mempunyai beberapa nama. Beberapa nama sebab dalam tradisi Arab, nama adalah mewakili kemuliaan sesuatu. Sebab nama itu sendiri bila sebut ma ismuka kan, ma ismuki, ma ismuka kan, ismun maknanya nama. Kita kata ismun adalah nama, tetapi ismun itu sebenarnya ada kata dasar dia, akar kata dia. Akar kata ismun sama dengan samaun. Ismun sama. Apa makna sama? Sama langit. So, ismun dan sama akar dia sama. Sebab sifat kedua-duanya adalah tinggi. Tinggi. Jadi nama adalah ketinggian seseorang. Sebab tu tak ada benda dalam alam tak ada nama. Tak ada benda yang tak ada nama. Semua benda dalam alam ini Allah takdirkan ada nama untuknya. Sebab nama itu adalah ketinggian ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, sebab itulah ingatlah bila Allah Subhanahu Wa Taala bertanya kepada datuk kita, apa yang ditanya? Ambiuni bi asma'iha ula. Bagi tahu nama sehingga dikatakan bahawa Nabi Allah Adam itu diperkenalkan dengan semua nama yang ada di alam ini, dan seluruh maklumat tentang benda yang ada di alam ini dinamakan. Contoh, ya. Oh, nama dia ekor. Alhamdulillah. Tak ada, dia tak ada nama. Kan? Sebutlah, tunjuklah setiap benda di atas alam ini ada nama. Sebab Allah dah bagi jadikan ketika Nabi Adam menyebut setiap benda tu ada nama. Ini namanya tiang, ini namanya speaker, ini namanya lampu, ini namanya kipas. Ya, kemudian kipas pula ada jenama dia lagi. Jadi semua benda ada nama. Sebab nama itu dalam bahasa Arab bermaksud ketinggian. Jadi oleh kerana rohnya begitu, menjadi tradisi bahasa Arab, sesuatu benda yang mulia itu makin banyak nama. Ya, sesuatu benda ini tradisi Arab, tradisi kita takkan, saya tak tahulah. Kita ni ada juga beberapa nama, tetapi dalam bentuk komunikasi saja kan? Kan? Kenapa macam tu je kan? Contohlah kita, nama kita kan? Nama kita, saya Zul Ramli. Satu pun je nama? Tak. Adik-beradik saya tak panggil Zul Ramli. Nama saya memang Zul Ramli, tetapi adik-beradik saya tak panggil Zul Ramli. Panggil apa contohnya? Anak. Contohnya sebab nombor dua kat kita kan. Lepas tu anak saudara kita takkan panggil Abang Ngah pula, Pak Ngah pula. Nanti ada cucu nanti Tok Ngah pula kan. Jadi nampak dah berbeza-beza. Tetapi kita dan di situ pun ada kemuliaan lah. Bila seorang dapat kad long, bila dapat baik, semua baik, nama adalah kemuliaan. Jadi baik dalam bahasa Arab bukan sekadar nama. Sebab tu bahasa Arab dia ada nama, dia ada kunyah, dia ada laqab. Ya, membayangkan bahawa orang Arab ni memang dia punya kehidupan adalah bermain dengan nama. Baik, jadi kalau macam tu, oleh kerana Suratul Mulk adalah satu surah yang sangat hebat, pastinya ada beberapa nama. Jom kita catat apa nama-namanya terlebih dahulu. Baik, nama Suratul Mulk yang pertama Suratul Mulk lah. Ya, sihat dah sihat? Sihat. Ishfik ya Allah, shifaan ajilan, shifaan la yaghadiru saqaman ba'dahu abadan ya Allah. Ya. Baik. So namanya adalah Suratul Mulk. Okey, nama kedua nanti kita cerita kenapa dinamakan surah-surah itu. Ya, menurut ulama dalam kitab biasanya yang membincangkannya adalah ulumul Quran. Ya, bukan tafsir lagi. Sebelum kita tafsir, kita akan buka kitab yang namanya Ulumul Quran. Baik, biasanya dalam kitab inilah yang akan menceritakan nama dia apa. Ya. Yang kedua apa tadi? Yang kedua
Sebut lagi. Oh, belum. Oh. Baik. Yang kedua adalah surah Tabarak. Jadi kalau bagi hujung kita baca surah Tabarak atau Tabarak, maka terus tahu maka dia adalah surah Mulk. Ya. Yang ketiga namanya surah ni dah mula membayangkan ataupun represent tentang makna, sebab kita tahu bahawa surah ini adalah penyelamat kita di alam kubur dan juga di hari akhirat. Maka namanya yang ketiga adalah surah Al-Mani'ah. Al-Mani'ah. Alif mim alif lam mim alif nun ain ta marbuta. Mani'ah. Okey, kita namakan dulu, nanti kita sembang. Kan sebab nama perkenalan pun kan. Sekarang ni baru nak tanya, you nama siapa? Kan? Saya Fadli. Macam itulah. Oh, yang lambat bagi air tadi. Kemudian nama lainnya Fadli Kurau ya. Fadli left dulu pula. Okey, nama lain adalah Suratul Munjiyah. Munjiyah. Baik. Nama lainnya adalah Surah Al-Waqiyah. Alif lam waw alif qaf ya ta marbuta. Al-Waqiyah. Bukan waqiah. Ini memang tak ada baca surah Mulk pada dia. Waqiyah. Ya, Waqiyah. Nama lainnya adalah surah Ad-Dafi'ah. Alif lam dal alif fa ain ta marbuta. Dafi'ah. Fa Ad-Dafi'ah. Surah Ad-Dafi'ah. Baik. Nama lain baginya adalah surah Asy-Syafi'ah. Asy-Syafi'ah. Jadi kalau nanti ya ada masa-masa kita akan baca, jom kita baca surah Syafi'ah. Jangan buat blur. Allah, kan kita nak settle pada surah Al-Mulk, jadi takkan nak baca surah lain. Okey. Dinamakan lagi surah Al-Mukhallisah. Al-Mukhallisah. Alif lam mim kha lam sad ta marbuta. Al-Mukhallisah. 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 Mukhallisah. Dinamakan lagi surah Al-Mujadilah. Lebih kurang surah ada satu lagi surah lain kan. Tapi ini juga dinamakan surah Al-Mujadilah. Jadilah yujadilu mujadilah jadi Al-Mujadilah. Baik, last dinamakan surah Al-Manna'ah. Al-Manna'ah.
Lebih kurang tadi yang ke al-mani'ah tadi, tapi dia mubalaghah. Al-manna'ah. Dr. Sharifah dapat ke? InsyaAllah. Okay. Kata dapat bagi tahu ya. Kalau saya tak jelas, bagi tahu. Tak ulang dari satu. Okey, daripada mula balik, just check ya. Suratul Mulk, ini paling masyhur lah. Jom kita baca Suratul Mulk. Disebut surah Tabarak ataupun Tabaraka. Dinamakan Suratul Mani'ah. Dinamakan surah Al-Munjiyah. Dinamakan surah Al-Waqiyah. Dinamakan surah Ad-Dafi'ah. Dinamakan surah Asy-Syafi'ah. Dinamakan surah Al-Mukhallisah. Ya. Dinamakan surah Al-Mujadilah. Dinamakan surah Al-Manna'ah. Okey, Al-Munjiyah ataupun Al-Munajjiyah. Tak ulang nama 8 tadi. 8. Satu ya. Al-Manna'ah tu. Mukhallisah. Mukhallisah. Okey, kita tengok ya, kenapa dinamakan surah tu dengan surah Mulk? Kerana adanya kalimat Tabarakalladzi biyadihil mulk, ya. Jadi surah itu selalunya dia bukan surah itu dia bukan memberi makna kefahaman keseluruhan surah, tetapi apa yang berkenaan surah. Ya, contohlah kan surah Baqarah bukan berkenaan dengan lembu, kan? Mungkin siapa nak buat bisnes lembu tiba-tiba ada panduan ke tak, tetapi hanya kerana dalam kisah itu untuk tahu apa yang menonjol surah itu adalah tentang Al-Baqarah. Jadi namakan surah Al-Baqarah. Okey. Baik, kerana namakan surah Mulk. Baik, dinamakan surah Tabaraka, sumiyat hadhihi surah bihadzal ism liqaulihi ta'ala fi awwaliha tabarakalladzi. Ya, kerana tabarakalladzi. Okey, dinamakan surah Al-Munjiyah ataupun Munajjiyah sebab saya tengok dia punya nama semua isim fa'il. Maksudnya namanya memberi makna dia membuat. Maknanya dia menyelamatkan, contohnya ya. Okey, Munjiyah bermaksud penyelamat. Savior, penyelamat. Ataupun yang menyelamatkan. Kenapa? Sebab dinamakan dia dengan surah Munjiyah ataupun Munajjiyah, ya. Ialah kenapa? Sebab sumiyat hadhihi surah bihadzal ism li'annaha tunji qari'iha min al-'adzab. Sebab surah ini berdasarkan kepada hadis, siapa membacanya, siapa memahaminya, siapa mengamalkannya akan menyelamatkan seseorang daripada azab. Ya. So disebut azab. Disebut azab. Maksudnya apa saja azab yang ada di dunia, apa saja azab di dalam kubur, apa saja azab di hari akhirat. Ya, jadi surah yang bakal kita sama-sama bincang ini, insya-Allah huruf-hurufnya, baris-barisnya, kalimat-kalimatnya, ayat-ayatnya adalah penyelamat kita. Dia adalah penyelamat kita di alam daripada azab. Okey. Surah Al-Mani'ah, Mani'ah bermaksud menahan, mencegah, menghalang. Kenapa sumiat hadhihi surah bihadzal ism? Li'annaha tamna'u man qam. Okey, kenapa dinamakan ini dengan surah Mani'ah? Kerana dia adalah penghalang seseorang
secara khusus daripada azab kubur. Jadi kubur itu ada azabnya, maka penghalang paling besar untuk kita daripada azab kubur adalah surah ini. Saya bila sebut surah ini bermaksud ayatnya, membacanya, memahaminya, mengamalkannya. Jadi sebab kita kena ingat juga, sebab setengah orang dia take for granted, dia pun hanya baca tapi tak nak faham. Dan apatah lagi kadang-kadang ada konten tu kita kena buat tetapi dia tak nak buat. Jadi yang dimaksudkan dengan baca, sebab tu Imam An-Nawawi kalau kita baca dalam kitab Al-Azkar, dia kata bila yang dimaksudkan oleh Allah dengan zikir itu dengan tilawah Quran, ID bermaksud adalah mengamalkan makna Quran. Ya, bukan makna baca saja. Jadi kita pun habis baca saja dan kemudian kita rasa kita akan selamat daripada azab kubur. Tak, baca, faham, amal. Sebab kita tak boleh faham kalau kita tidak boleh amal kalau kita tidak faham, dan kita tak boleh faham kalau kita tak membacanya. So dia mesti satu benda yang sama. Ya. Kan pernah berlaku satu ketika Nabi sebut dalam satu hadis, barang siapa baca la ilaha illallah masuk syurga, man qala la ilaha illallah dakhala jannah. Ya, sahabat Nabi ni dia ada satu sifat macam kita jugalah kan, berdapat sebar kan. Amin ya Rabb. Ya. Sahabat Nabi dia ada satu sifat yang sebab Nabi dah bentuk mereka, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ballighu anni walau ayah wa hadithu an bani Israil wala haraj. Wa man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Hadis yang biasa kita dengar, ya. Dalam Sahih Bukhari kata Nabi, ballighu anni walau ayah, sampaikan daripadaku walaupun satu ayat. Wa hadithu an bani Israil wala haraj, ceritakan tentang Bani Israel, maknanya apa-apa yang datang daripada Nabi Israel tak ada masalah. Dan sesiapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja-ngajanya, maka tempatnya dalam neraka Jahannam. Jadi para sahabat ni, dia pun ada satu karakter, ialah kalau dapat daripada Nabi, sampaikan. Sebab itulah Islam cepat tersebar, sebab mereka ada kesedaran kalau dapat sampai, ya. Dan sebab itulah Islam hari ini dia tak terbantut kan. Macam terbantut, tanam pokok bantut. Kalau nak pergi bantut namanya bonsai. Itulah kita. Jadi kita dah terbonsai, ya. Kenapa? Sebab dapat simpan. Jadi sebab tu boleh juga sebenarnya apa yang kita dapat ni share dalam grup kita ke, just sharing saja, bukan ajar, sharing, ya. Bukan kita nak mengajar orang, kita share orang. Jadi kita dapat poin-poin yang utama, kita rasa kalau sudut pandang saya bagus ini, kita pun ambil share, at least share. Sebab apa? Kenapa penting share? Bukan untuk orang, untuk kita. Sebab ilmu akan masuk ke dalam apabila kita lepas keluar. Ilmu ni kalau siapa nak bagi masuk betul-betul ke dalam, dia kena lepas keluar. So kalau kita masuk ke dalam dan kita simpan, kata Imam Syafi'i, inni ra'aitu sukutal ma'a yufsiduh in sala taba wa illam yajri lam yatibi. Air ini kata Imam Syafi'i, inni ra'aitu sukutal ma' yufsiduh. Aku mendapati sukutal ma'. Air ni kalau disukut dia diam, lama-lama dia jadi apa? Rosak. Yufsiduh, ya, lama-lama dia jadi rosak. Insala, kalau dia mengalir, taba, baik. Tetapi kalau illam yajri, kalau dia tak mengalir, lam yatibi, dia tak baik. Imam Syafi'i bukan cerita tentang air. Imam Syafi'i cerita tentang ilmu. Ilmu macam air, kalau kita simpan, lama-lama dia busuk. Busuknya bermaksud apa? Bermaksud maknanya kita lupa, kita tak ingat. Jadi cara terbaik adalah sampai. Jadi sebab tu para sahabat dia nak ilmu tu masuk ke dalam, maka dia sampai keluar. Jadi kita ni bila makin sampai ilmu tu masuk ke dalam, ya, ilmu tu masuk ke dalam. Just kita sharing. Apa yang kita dapat, kita sharing, ya, insya-Allah, ya. Sebab Nabi kata balighu anni walau ayah. Nabi tak kata sampaikan aku walaupun satu surah, tapi Nabi kata walau ayah. Jadi para sahabat bila dengar, dan memang itu karakter dia, dan mereka terus cari orang tengah duk cok buah ke, ya.
Assalamualaikum. Dia kata, Syekh, dengar tak apa dia Nabi bagi tahu pagi ni satu hadis. Jadi yang tengah cokbuah tu kata apa dia? Hadis tu Nabi kata man qala la ilaha illallah dakhala al-jannah. Barang siapa kata la ilaha illallah masuk syurga. Quran jalan. Pergi pasar pula jumpa yang jual ikan tu. Baik. Itulah sebenarnya bila Nabi sampai hari itu juga, walaupun tak ada viral pada masa tu, tak ada FYP, tetapi di Madinah Nabi sampai, mereka terus sampai. Jadi sebab itu Masya Allah apa yang disampaikan oleh Nabi cepat sampai kepada. Cuma berlaku satu keadaan di mana datang seorang yang dengar kuliah Nabi, jumpa dengan Sayyidina Umar Al-Khattab. Kisah ni ramai kita tahu, saya cerita je. Ya, kemudian dia berkata, man qala la ilaha illallah dakhala al-jannah. Man qala la ilaha illallah dakhala al-jannah. Dan Sayyidina Umar tanya lagi. Dia kata tak. Lagi tak. Maksudnya barang siapa yang kata la ilaha illallah masuklah di dalam syurga. Apa Sayyidina Umar buat? Bagi penampas biji. Jangan buat aksi di rumah. Tiba lah kita nak ikut Sayyidina Umar, tembak kan. Sayyidina Umar pun nampak manja lah tu. Dia tak nampak macam tak pada bodoh kan. Nampak manja. Jadi kawan dia pun tersentak kan. Bukan nak cakap terima kasih kot kan. Kena. Jadi bila tak puas hati, bawa lah Sayyidina Umar. Dia kata, ini yang Nabi cakap. Jadi bawa jumpa Nabi. Mengadulah kat Nabi. Sebab para sahabat, bagi mereka Nabi adalah ayah mereka. Jadi mereka dengan Nabi itulah tempat mereka nak manja, nak mengadu dan segala macam. Baik. Jadi dia pun mengadu, ya Rasulullah, aku bagi tahu pada kau apa yang kau kata, sedangkan kau kata sampaikan walau satu ayat. Tapi aku sampai kepada Umar. Tapi apa Umar buat? Umar tambah. Jadi Rasulullah pun senyum tengok Sayyidina Umar. Dia tahulah Sayyidina Umar ni mesti ada sam. Sebab Sayyidina Umar ni Masya Allah, Nabi sendiri menyebut bahawa kalau ada Nabi sesudah aku, Umar adalah Nabi. Ya, dan banyak Nabi sendiri sebut kata Umar sebelum turun wahyu, Umar dah buat benda itu. Sebelum wahyu turun, Umar dah buat. Maksudnya Umar dah cakap. Betapalah Umar ni dengan kebenaran tu sangat dekat. Sebab kebenaran ni dia bersifat parallel. So bila kita kadang-kadang kita tak faham, tetapi kita faham konsep dia, maka kita tak lari daripada perkara tersebut kan. Maaf saya nak keluar sikit, boleh ke? Keluar macam tu. Dia macam link tu dipanjang-panjang sikit. Okey ke? Okay. Kan ketika Abdullah bin Ubay bin Salul meninggal dunia. Siapa Abdullah bin Ubay bin Salul? Semua orang kenal dia nampaknya ya. Bapa munafik. Memang gelaran dia. Memang gelaran Abdullah bin Ubay bin Salul adalah Ra's, kepala munafik. Memang itu gelaran dia, kepala. Baik. Dia sakit. Kemudian 10 hari dia sakit, dia pun meninggal. Bila dia meninggal, anak dia Abdullah bin Ubay ibn Salul. Maaf saya, Abdullah bin Ubay ibnu Salul. Dia bukan macam Umar ibn al-Khattab ibni Naufal ibni Abdul Uzza bin Riyah. Dia bukan Abdullah bin Ubay ibn Salul. Dia adalah Abdullah bin Ubay ibnu Salul. Maksud dia adalah dalam bahasa Arab, kalau kita dengar macam tu, maksud dia adalah ayahnya nama siapa? Ubay. Datuk dia nama siapa? Baik. Abdullah bin Ubay ibn Salul. Baik. Ayah dia siapa? Ubay. Datuk dia siapa? Actually datuk dia kita tak tahu. Saya tak tahulah, memang kita tahu kan. Tapi tadi tersebut nama Salul kan? Salul itu adalah mak dia. Jadi ada bahasa Arab kadang-kadang dia sebut nama ayah, nama mak sekali. So sebab itulah dia sebut Abdullah bin Ubay ibnu Salul. Jadi Abdullah anak kepada Ubay, anak pula kepada Salul. Jadi Salul tu perempuan. Kita memang agak confused kadang-kadang kan. Macam contohlah, kalau kita Kalthum, lelaki perempuan. Ya. Orang Arab Kalthum lelaki. Okeylah. Okay. Bukan itu cerita dia. Sorry.
Ustaz, saya cakap nak ingat kan? Bila saya cakap banyak kali, saya akan ingat kan? Baik, jadi pada hari kematian Abdullah bin Ubay bin dia ada anak dia sangat baik. Anak dia sangat baik. Dia munafik, ketua munafik, tapi anaknya sangat mulia, baik, sahabat yang sangat tinggi kedudukannya. Baik, bila saya sebut sahabat sangat tinggi kedudukan, macam mana kita tahu dia tinggi kedudukan? Sebab sahabat semua kan tinggi kedudukan, tetapi bila ada sahabat yang disebut sebagai sahabat yang tinggi kedudukan, macam mana kita tahu dia tinggi kedudukan? Macam mana ketinggian kedudukan sahabat itu ditentukan? Baik, ditentukan yang pertama ialah Khulafa' Rasyidin. Khulafa' Rasyidin. Khulafa' Rasyidin ada 4 ya, ada 4. Kemudian ketinggian sahabat ditentukan 4 plus 6. Sebab Nabi sebut mereka sebagai 10 yang dijamin syurga. Ya. Okay. Di bawah 10 berapa? 313. Di bawah 100, 313. Siapa? Bi ahli badrin ya Allah. Kan ada kan yang nasyid tu kan? Kan dia bi ahli badrin ya Allah. Sebab sahabat ranking kemudian daripada 10 adalah 313 mereka yang berperang di perang Badar. Sebab Nabi memberikan kemuliaan dengan jaminan terhadap orang yang berperang pada perang Badar. Dan Abdullah bin Abdullah bin Ubay bin Ibn Salul adalah ashabu Badrin. Ashabu Badrin, orang yang berperang pada perang Badar. Jadi bila kita tahu kedudukan dia, maka kita sebut sahabat yang tinggi kedudukannya. Sebab Nabi memberi jaminan tinggi kepada ashabu Badrin. Baik, bukan nak cerita itu, tetapi nak cerita apa? Dia pergi ayah. Jadi oleh kerana ayah dia yang kepala munafik, ayah dia kepala seorang munafik meninggal, maka anak ini jumpa dengan Nabi dan bagi tahu jemput untuk solat jenazah dan minta satu request, satu special request, ialah minta jubah Nabi untuk menjadi kafan untuk ayah dia. Jadi jubah Nabi menjadi kafan untuk ayah dia. Jadi Nabi pun masa tu Nabi dengan Sayyidina Umar. Nabi dengan Sayyidina Umar. Bila sebut munafik kita tahu kan dia punya background history munafik ni. Berapa kali hina Nabi, berapa kali bunuh Nabi, berapa kali bercadang untuk merancang bunuh Nabi, membina satu masjid untuk menjadi tempat supaya masjid itu dijadikan sebagai perpecahan kepada umat Islam. Masjid tersebut menjadi pusat untuk memberi maklumat kepada kerajaan Rom. Ya, jadi spy dalaman untuk kerajaan Rom. Ya, ketika kena serang dalam keadaan terdesak untuk peperangan Uhud, ya, elok-elok dah susun, tiba-tiba keluar golongan munafik. Cuba bayang, semua benda itu adalah perkara yang Sayyidina Umar ingat apa yang berlaku dilakukan oleh dia ni yang sekarang minta Nabi solat jenazah, ya, dan kemudian minta jubah Nabi. Baik, kalau kita jadi Nabi memang saya tahu dah kan cerita dia kan. Jangan harap, ya, jangan harap. Apa Nabi buat? Nabi masuk dalam rumah, ambil jubah yang Nabi pakai ketika hari raya. Sebab jubah raya ni special lah. Nabi tu keluar dan dia kata, wahai Rasulullah, aku nak jubah yang pakai hari-hari. Jubah yang pakai, mana nak ambil berkat ni, nak ambil berkat ya, nak pakai jubah yang hari-hari. Maksudnya kalau kita baju apa dia panggil? Basahan ya. Baju basahan lah. Maka yang biasa pakai, yang biasa pakai. Yang baju kaftan kita tu lah. Yang kelawar tu, tak nak yang raya, sebab raya pun pakai sekali. Dia nak yang selalu pakai. Nabi masuk dan kemudian tukar yang Nabi pakai itu bagi. Dan masa tu Sayyidina Umar
melarang Nabi. Pegang jubah Nabi, jangan bagi ya Rasulullah. Bukan kerana Allah kata in tastaghfir lahu wa illam tastaghfir lahu 70 marratan. Kalau kamu minta ampun pada dia atau kamu tidak ampun, ada sama ada kamu tidak ampun, minta ampun pada dia, atau kamu Muhammad minta ampun kepadanya 70 kali, Allah tak terima. Jadi kan jelas Sayyidina Umar kata Allah dah turun ayat, sama ada engkau tidak minta ampun atau engkau minta ampun 70 kali, Allah tak akan terima. Apa jawapan Nabi kepada Sayyidina Umar? Bukankah bila Allah kata atau aku masih ada pilihan? Maksudnya aku akan minta lebih 70 kali. Sebab Allah kata supaya dia, kalau kamu sama ada tak minta ampun, itu satu pilihan yang kamu sekarang cakap. Yang kedua, kamu meminta ampun 70 kali. Ada dua pilihan. Tetapi aku akan memilih untuk minta ampun untuk dia lebih 70 kali. Boleh bayang tak tuan-tuan? Boleh bayang tak Nabi kita? Boleh bayang tak Nabi kita sayang pada kita macam mana? Kalau seorang munafik yang nak bunuh Nabi hari-hari, sekarang Nabi nak minta ampun untuk kita, untuk dia. Masakan kita yang kita minta selawat pada Nabi, yang kita nak cuba ikut ajaran Nabi, masa mungkin Nabi tak akan nak minta ampun untuk Allah pada kita. Ya? Sebab itulah kan bila kita pergi Madinah, ya, bila kita pergi Madinah secara khusus, kan Allah kata ja'uka, maka orang yang datang pada engkau dan mereka minta supaya engkau minta ampun. Mereka minta supaya engkau minta ampun bagi Allah, maka la wajadullah tawwaban rahim. Engkau akan mendapati Allah itu tawwab, sangat menerima ampun, sangat menerima keampunan. Ya Allah, kan? Heran kan? Saya sangat heran. Saya tak tahulah kalau kita lebih kurang yang macam tu kan. Orang yang begitu punya teruk tapi dihalang oleh Sayyidina Umar. Jawapan Nabi apa? Kan Allah kata kamu memilih untuk tidak minta ampun atau meminta ampun sebanyak 70 kali. Nabi kata kamu pilih untuk minta ampun untuknya lebih daripada 70 kali. Semoga Allah juga mengampunkannya. Sayyidina Umar kata Masya Allah. Ya. Sehinggalah kemudian Nabi pergi dan kemudian Nabi solatkan, barulah datang larangan Allah secara qat'i, kamu jangan pergi, la taqum, jangan kamu berdiri, maksudnya jangan kamu bersama dengan majlis itu abadan, selama-lamanya. Barulah datang wahyu secara qat'i. Tetapi Sayyidina Umar dah advance dah, kata jangan wahai Rasulullah. Tetapi Nabi pergi, kenapa? Sebab Nabi punya sayang luar biasa. Nabi punya sayang luar biasa. Tetapi kenapa Nabi bagi jubah tersebut? Sebab kita kena ingat kan, dalam perang Badar, di antara benda yang Nabi cakap kepada para sahabat adalah, sebab kelompok musuh ada 1000 orang, tentera Islam ada 313. Dalam 1000 orang tu siapa ada? Salah seorang, tolong sebut. Abu Jahal. Dan salah seorang itu adalah Abbas bin Abdul Muttalib. Abbas bin Abdul Muttalib salah seorang yang berdiri dalam barisan tentera musyrikin. Dan Nabi sebut kepada para sahabat, kamu jumpa dengan Abbas, kamu jangan bunuh. Bapak saudara Nabi, bapak saudara Nabi. Saya sebut satu, ada beberapa Nabi Nabi sebut, kamu jumpa ni dalam masa perang, jangan bunuh. Kamu jumpa, jangan bunuh. Sebab dia datang, sebab terpaksa datang. Sebab dia terpaksa datang. Sebab orang Arab ni dia ada perjanjian yang sekiranya, ya, yang sekiranya mereka tak turut serta, maka seluruh kabilah dia ada masalah. Jadi banyak isu dia. Tetapi dia datang bukan sebab nak memerangi kita. Maka Nabi kata, jangan kamu bunuh Abbas. Abbas ni tuan-tuan kita tahu kan, sebelum hijrah Nabi, apa peristiwa besar yang menyebabkan hijrah Nabi? Ada satu peristiwa besar yang menyebabkan hijrah Nabi. Apa dia? Kematian Abdul Muttalib. Kematian Abdul Muttalib. Yang menyebabkan berlaku hijrah. Okey. Adalah Bai'atul Aqabah Saniyah. Kalau kita, bila kita mempelajari sirah, kita cerita tentang hijrah. Hijrah itu tidak mengambil tempat sehingga berlakunya Bai'atul Aqabah. Ini penting. Bai'atul Aqabah ni penting sangat. Seolah-olah kalau tak ada Bai'atul Aqabah, tak ada hijrah.
Ya. Seolah-olah sesungguhnya dia tak ada Baitul Aqabah, tak ada itu. Sememangnya begitu. Sebab Bai'atul Aqabah adalah bai'ah orang Ansar yang datang jumpa Nabi, berbai'ah untuk menjaga darah Nabi. Sebab orang Arab dia macam tu, dia kena jaga darah. So maknanya jaga darah tu maksudnya tak ada siapa boleh kacau bila kami beri jaminan. Orang Arab dia memang macam tu, dia hidup sebab mereka kena buat macam tu untuk supaya selamat. Kalau tidak, seorang-seorang akan dikeroyok macam tu sahaja. Baik. Dan oleh kerana Nabi, orang ni nak menjamin darah Nabi, siapa yang kena mewakili Nabi? Siapa yang kena mewakili Nabi dalam bai'ah tersebut? Bapa saudara lah. Sebab dia tak ada ayah yang memberi jamin untuk darahnya adalah Abbas bin Abdul Muttalib. Jadi adanya Abbas terpaksa berdiri sebelah Nabi sebab bai'ah tu tak jadi kalau tak ada Abbas. Nabi tak lagi seorang-seorang dan kemudian tidak ada penyerahan darah antara darah. Sebab itulah dikatakan bahawa bai'ah itu adalah bai'atul ahmar, bai'atul dam, bai'ah darah. Baiklah. Saya nak cerita sikit je tadi. Siapa antara yang ada di medan tentera musyrik? Abbas. Baik, semua yang dikasih sekalian. Dan Nabi pesan kepada orang Islam. Nabi pesan. Nabi sebut beberapa nama. Salah satunya Abbas. Nabi sebut 5 nama. Kalau jumpa dia jangan bunuh. Kalau jumpa dia jangan bunuh. Kalau jumpa dia jangan bunuh. Dan Abbas bin Abdul Muttalib salah seorang. Dan ketika perang itu berlaku, apa yang berlaku? Ya, sebab gawatnya perang itu menyebabkan baju Abbas koyak rabak. Dan yang beri baju itu, yang ganti bajunya adalah Abdullah bin Ubay bin Salul. Dan Nabi SAW ingat benda baik tersebut. Maka bila dia datang minta jubah, jadi Nabi bagi bukan kerana ayah dia, tetapi kerana dia. Dulu pada perang Badar, dalam keadaan Abbas terbuka, tersingkap bajunya dan terbuka auratnya, maka dia buka baju dia dan dibagikan kepada Abbas bin Abdul Muttalib. Sekarang anak diminta pada Nabi, Nabi bagi pada dia. Siapa tu? Siapa dia tu? Nabi kita yang sangat pandai membalas jasa, yang sangat ingat kebaikan seseorang, yang bukan tak letak dalam counter. Alah, biasalah, normal lah kan. I dah cakap tu jangan bunuh dia kan. Tetapi Nabi, Masya Allah, datang minta jubah, Nabi bagi. Sebab Nabi ingat dia pernah buat kebaikan kepada Ibn Abbas. Bukan pada Abbas, bukan pada dia. Banyak benda kita belajar tentang Nabi, luar biasa tentang Nabi ni. Dan insya Allah kita belum masuk lagi cerita tentang ni kan. Jadi macam biasalah ya, semua yang dikasih sekalian, jangan rasa kecewa kan. Kata nak tahu tentang nama surah tapi pergi kepada munafik pula tiba-tiba hari ni. Kenapa ni? Masya Allah. Tapi saya kira kita okey kan, semua macam tu kan. Just take your time kan. Kita santai-santai, rehat-rehat. Tapi hari ni kena cepat. Okey. Jadi jumpa lagi insya-Allah di masa akan datang. Jangan tak datang. Meriahkan masjid kita ni insya-Allah, imarahkan masjid kita. Selamat datang semua. Haji Wan saya tak perasan Haji Wan masuk. Ya Allah, dia boleh masuk kelalahan. Tadi kau dah ada dah. Ya. Baik semua, terima kasih dan insya-Allah kita jumpa lagi insya-Allah pada masa akan datang. Okey. Mohon maaf, aku lupa qawli hadza. Terima kasih juga yang follow kita di FB. Saya sekarang ingat tak ada, tapi kadang-kadang ada jumpa dia kata ustaz ambil follow FB. Okey, jadi kena saya kena sapalah. Jadi yang tengok follow FB yang datang sini ahlan wa sahlan. Okey baik, jumpa lagi. Aku lupa qawli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum li sairil muslimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr.